اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة خطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء وكائن في علمك أو قد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتزكي والتذكير والنفع الانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسلم. اللهم ألهمنا علما نفقه في عوامر ونواحي وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام ملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه ونقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده واحفظ علينا حتى ترد إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمة يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله. قال مؤلف رحمه الله: Ahmaduhu hamdan man ra'a ayati qudratihi wa quwwatihi. Musannif kata Ahmaduhu setelah pada musannif sebut dalam mukaddimah kita ni, alhamdulillahillazi, kalau puji tu alhamdulillahillazi as'ada qawalibal asfiya بالمجاهدة وأصعد قلوب الأولياء بالمشاهدة وحل ألسنة المؤمنين بالذكر وجل خوات العارفين بالفكر وحرس سواد العباد عن الفساد وحبس مراد الزهى على السداد وخلص أشباه المتقين من ظلم الشهوات وصف أرواح الموكنين عن ظلمات الشبهات وقبل عمل الأخيار بأداء الصلوات وأين خصال الأحرار بأسد الصلات. So, dia kata ahmaduhu, aku pujinya subhanahu wa ta'ala. Tadi tu alhamdulillah apa semua tu ila akhir tu ahmaduhu, aku puji hamda, jadi maf'ul mutlak ni. Maf'ul mutlak li bayanin nau. Apa dia? Hamda apa? Hamda man ra'a ayati qudratihi wa quwwatihi. Aku puji bagaimana puji bagi siapa yang melihat akan ayat, akan tanda-tanda qudrah Allah subhanahu wa ta'ala wa quwwati, dan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat macam apa maksud melihat sini? Maknanya melihat dengan mata hati, yang ru'yatul qalbiyah ataupun ru'yatul bil basirah. Wa syahada syawahida min fardaniyati wa wahdaniyati, dan menyaksikan, makna syuhud, istilah tasawuf panggil syuhud. Wa syahada, aku puji hamda ma ra'a ayati wa qudrati quwwati wa syahada syawahida, dan menyaksikan ataupun syuhud, menyaksikan dengan saksian min fardaniyatihi wa wahdaniyatihi, menyaksikan syawahida min syahid wa ad-dalail, segala dalil-dalil, wa syawahid wa syahada syawahida, dan menyaksikan syahada syawahid, akan penyaksian akan dalil-dalil lah,
min fardaniyati wa wahdaniyah, dengan fardaniyah wa wahdaniyah, keesaan dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Wa taraqa tawariqa sirrihi wa birrihi, dan mengetuk dengan ketukar rahsianya dan kebaikannya. Biasanya taraqa ni digunakan orang panggil pada waktu malam, ketukar pada waktu malam. Maknanya kalau kita kata taraktul qauma turuqan, taraktul qauma turuqan, maknanya kaum tu datang pada waktu malam, mari pada waktu malam. Mengerti mana mak dari atau ketuk itu dah ketuk atau datang pada waktu malam. Biasa kan turut mana pada waktu malam. Jadi kenapa kata wa taraqa tawariqa sirri wa birri, mengetuk dengan pintu rahsia-rahsianya dan kebaikannya. Biasanya mengetuk, maknanya dikehendaki di sini ialah mengetuk hati-hati dengan sir ilahi, birri rabbani, dengan rahsia ilahi dan kebaikan rabbani. Kenapa sebut istilah turuk mengetuk malam ni? Kerana pintu rahsia ni ada pada menghidupkan malam dan bersibuk dengan Tuhan pada waktu malam. Kerana ia adalah kebiasaan adab orang soleh. Orang soleh beribadat menghidupkan pada waktu malam. Wa qatafa simara ma'rifatihi min syajari majdihi wa judihi, dan memetik buah-buahan makrifahnya, ma'rifatullah min syajari, memetik daripada pohon majdihi wa judihi, pohon kemuliaan, karam, kemuliaan dan kelebihan, wa judihi, dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa digambarkan menggunakan as-samarah di sini? Kerana samarah buah berhajat kepada nak tanam, nak siram, nak rawat, nak jaga, ambil berat sokmo, barulah akan datang ke pohon buah yang jadi matlamat dia, matlamat pada menanam tu, menanam musangking contohnya. Maka begitulah juga makrifah berhajat kepada mujahadah, berhajat kepada riyadhah, berhajat kepada muraqabah, dan berhajat kepada disirami dengan air zikir, dengan aura-aura, dengan segala ketaatan. Min syajari majdihi wa judihi, daripada pohon-pohon majdi, kemuliaan, kelebihan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut, diisyarahkan dengan majdihi wa judihi sini? Kerana untuk sampai kepada makrifah Allah taala tidak akan sampai melainkan dengan semata-mata fadlullah, dengan semata-mata kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Qala musannif rahimahullah wa ashkuruhu syukran wa ashkuruhu syukra man ikhtaraqa wa tarafa min nahri fadlihi wa ifdalihi. Aku bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, akan syukur maf'ul mutlak ni, syukur maf'ul mutlak, syukur lagu mana? Syukur man ikhtaraqa, syukur siapa yang dengan syukur orang yang mengkoyakkan, mana ikhtaraqa, mengkoyakkan, mana mengkoyakkan hijab diri, mengkoyakkan hijab nafsu, yang menjadi hijab seorang itu, hamba itu dengan Tuhan. Wa ashkuruhu, aku bersyukur, syukra. Apa makna syukur ni? Maknanya kita sarful abdi
jami'a man an'ama Allahu alaihi minan ni'ami zahir wal batinah fima khuliqa li ajli. Itu mana asyukru. Maknanya mengarahkan seorang hamba itu apa semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala bagi, baik nikmat zahir atau nikmat batin, kepada fima khuliqa li ajli, kepada apa tujuan nikmat tu diberikan. Nah, wa ashkuruhu syukra, dan aku bersyukur akan syukur man ikhtaraqa, orang yang mengeroyokkan hijab nafsu, wa qtarafa min nahri fadlihi, dan menceduk daripada sungai kemuliaannya, sungai kelebihannya, wa ifdalih. Fadli ini maknanya menceduk, mana ngambil, mana sini waqtarafa menceduk, mana sini maknanya mengambil air ceduk ni ambil air dah, mana menceduk air hikmah dan makrifah, menceduk air hikmah dan makrifah, menceguk air hikmah dan makrifah daripada sungai fadlih wa ifdalih, daripada sungai fadlih maknanya ihsan. Fadlih maknanya fadlun, fadlu maknanya ihsan bila illah, berbuat baik tanpa sebab. Tanpa sebab, bukan ada kerana tujuan dan kepentingan tertentu, tidak. Adapun ifdal maknanya az-ziyadah fil ihsan, bertambah dalam ihsan. Wa umina bihi imana man amana bi kitabihi wa khitabihi wa anbiya'ihi wa asfiya'ihi wa wa'dihi wa wa'idihi. Dan beriman dengan man amana, bagaimana beriman dengan kitabnya, kitabullah, wa khitabihi, khitab mana kalamullah, wa anbiya'i para nabinya, wa asfiya'i orang pilihannya, wa wa'dihi janji baiknya, wa wa'dihi janji seksanya, wa sawabihi wa iqabihi, dan pahalanya dan dosanya. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku nak saksi, aku percaya, aku yakin bahawasanya la ilaha illallah, mana tidak ada Tuhan yang disembah, la ma'bud bihaqqin, tidak la ma'bud bihaqqin dalam wujud ini melainkan Allah Subhanahu wa taala la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku percaya, aku yakin, aku membenarkan bahawa Nabi Muhammad, anna Muhammad, bahawasana Muhammadan nama Nabi Muhammad ni maknanya dinamakan Muhammadan kerana terkumpul kasrah khisalhi mahmudah, kan terkumpul segala sifat-sifat yang terpuji. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, hambanya dan rasulnya. Maqam hamba, abduh ni satu maqam yang mulia. Tidak ada satu maqam yang lebih mulia daripada maqam ubudiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'asahu li aslabil fasaqati wal fajarati qasiman, yang mana dibangkitkan Nabi Muhammad itu untuk li aslabi fasaqah wal fajarah, bagi kerasnya kefasikan dan kejahatan, qasim, hal keadaannya memotong. Maksudnya gini, diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan li aslabil fasaqati wal fajarati qasimah, untuk menghancurkan, untuk memotong segala kekerasan, kefasikan dan fajarah, kejahatan. Wali'ural jahidina wal marikina fasiman. Fasiman ni serupa dengan serupa lah lebih kurang maksudnya qasiman, mana potong, mana menghancurkan, memotongkan, maknanya wali'ural jahidina wal marikina fasiman, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
diutuskan untuk menghancurkan, memotong segala jahidin, mana orang yang ingkar akan kebenaran, wal marikina, orang mengoyokkan, di maknanya orang yang keluar daripada Islam. Walibagi syakki wasyirki qahiran. Qahiran mana mengalahkan. Mana mengalah, untuk mengalahkan orang yang menuntut syak, orang yang bertujuan untuk memberikan syak akan akidah, wasyirki dan syirik, wal itba'il haqqi wal ihsani nasiran, dan Muhammad diutuskan untuk menolong orang yang menurut kebenaran dan ihsan. Wa salawatullah alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selesai muqaddimah. Unwanu ma'rifatun nafsi. Jalan untuk mengenal diri. Unwan biasa kita unwan alamah. Mana ma yustadallu bihi ala ma'rifati. Apakah dalil, apakah jalan, apakah cara untuk kita mengenal diri. Jadi secara ringkasnya nafsu ni, dia sebenarnya kita kena faham an-nafsu, al-aqlu, al-qalbu, ar-ruh, as-sir. Nampak tak? An-nafsu, al-aqlu, al-qalbu, ar-ruh, sir. Sebenarnya satu benda yang sama sebenarnya. Satu benda yang sama. Cuma nama jadi berbeza tu lihat kepada di mana dia letak. Di mana kedudukan dia tu. Contohnya kalau orang tu seorang tu sentiasa mengikut nafsu dia tu, ataupun benda dalam dia, ruh dia tu mengarahkan, ataupun hati dia tu sentiasa mengarahkan kepada sentiasa melakukan kejahatan, maksiat, maka dinamakan nafsu ammaratu bisu. Tetapi kalau yang sentiasa taat pada Tuhan, sentiasa mujahadah, sentiasa nafsu yang reda dengan Tuhan, jadi kalau panggil nafsu pun nafsu yang martabat yang lain. Jadi hakikat sebenarnya di sisi sufiyah, ia sama sebenarnya. Nafsu, al-aqlu, al-qalbu, ar-ruh, as-sir, itu benda yang sama. Itu hakikat diri kita sebenarnya. Hakikat diri kita adalah inilah. Adapun jasad luar ni adalah umpama acuan saja, umpama rumah saja. Hakikat diri kita adalah dalam rohaniah kita. Jadi nafsu ni ada beberapa maratib. Ana sebut cara ringkas. Yang pertamanya nafsul ammaratu bisu. Nafsu ammarah bisu. Nafsu ammaratu bisu ni dia tak ada kerjaan dia sentiasa menyuruh tuan dia, menyuruh orang yang menyuruh jasad. Jadi apabila nafsu tu ammarah bisu, dia akan menguasailah. Apa yang keadaan roh kita tu, itulah dia akan jadi diri kita sebenarnya. Kalau tak ada roh, kita panggil gapo, tak ada kita, tak ada gapo dia. Mati kita. Yang kita kata ada kita sebagai seorang apa-apa sekarang ni kita tu tak apa, roh kita tu sebenarnya. Jadi kalau roh tu, nafsu tu tak ada kerjaan lain melainkan suruh suruh seorang tu buat kejahatan saja, dia panggil nafsu ammaratu bisu. Innan nafsa la ammaratun bisu'i illa man rahimah rabbi. Inilah sebenarnya hakikat perangai nafsu begini ya. Hakikat perangai nafsu sebenar sentiasa nyuruh kepada pada benda-benda jahat. Cuma ia perlu dikendalikan. Dikendalikan, maka nafsu akan jadi nafsu terkendali.
akan tingkat martabatnya. Yang kedua orang panggil nafsu al-lawamah. Nafsu al-lawamah. Nafsu al-lawamah ni yang sentiasa mujahadah. Mujahadah, sentiasa menyalahi syahwat dia. Sehingga mengikut akan kebenaran. Nafsu ni perlu ni. Nafsu ni, cara kita tak boleh. Dia lain dengan malaikat. Malaikat tidak ada nafsu. Manusia tak boleh. Ia ada nafsu. Sebab kita punya diri kita ni pun nak tabir. Tubuh kita nak pada nafsu. Nak tabir alam ni nak pada nafsu juga. Tak? Apa dia? Contohnya, kita makan nak gagah, nak gapo, nak kena makan. Makan perlu pada nafsu. Nak pada keturunan perlu pada nafsu. Jadi tak boleh nak singkirkan betul-betul nafsu. Cuma perlu dikendalikan. Jadi apabila seorang itu sentiasa menyalahi nafsu dia, apabila nafsunya ingin buat benda-benda tak baik dan sentiasa dia mengikut akan kebenaran sehingga nafsu itu tenang dalam kendalian dia, tapi ada ketika dia terjerumus juga pada mengikut nafsunya yang pada perkara tidak baik. Apabila terjerumus, dia terus kembali dan mencela dirinya sendiri. Mencela diri dia. Yang taubat yang mencela dia. Ini yang panggil nafsul lawamah. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Seterusnya, hak tinggi lagi, orang panggil nafsu mulhamah. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lepas tu tinggi lagi, kita tak bincang secara detail lah. Lepas tu nafsul mutmainnah. Lepas tu nafsu radiyah. Lepas tu nafsul al-mardiyah. Lepas tu nafsul kamilah. Jadi kita belajar, tujuan kita belajar ni, kita membaiki nafsu kita untuk mengangkat martabat kita. Ada martabat daripada nafsu ammaratu bisu', kita ringkas, kita mujahadah supaya naik pada lawamah, naik pada mulhamah dan seterusnya. Waktu mungkin walaupun kita bukan Nabi pun, kita boleh mungkin untuk kita naik pada ketika untuk kita upgrade kita punya nafsu, kita punya roh, kita punya kerohanian. Itu sipirnya dengan mujahadah, dengan fadlullah, mujahadah ikhtiar, boleh ikhtiar. Supaya kita kita mendapat kebahagiaan hakiki. Jadi kemenikmatan orang yang berbuat, kata Syekhuna Sidi Dr. Luqman Al-Hakim, kenikmatan orang yang berbuat taat adalah kelazatan yang sempurna. Kenikmatan orang yang berbuat taat adalah kelazatan yang sempurna. Adapun kelazatan, kesedapan orang yang berbuat maksiat adalah perkara hissi. Benda hissi yang terbatas pada panca indera sahaja. Lazat pada mata, lazat pada halwa telinga, lazat pada kecapan rasa. Manakala lazat orang berbuat taat adalah lazat yang ma'nawi, lazat yang maknawi, yang dalaman. Jadi sebab itulah ulama membuat analogi, umpama orang yang berzikir, makna zikir qalbi atau zikir lisan, perumpamaan dengan orang berzikir dengan orang tidak berzikir, umpama orang hidup dengan orang mati. Jadi apabila kita sebut berkenaan dengan bahagia ni, bahagia, kenikmatan, di mana tempat bahagia dia? Bahagia duduk mana? Jadi kita maklum dah bahawa merasa bahagia adalah hati. Yang merasa bahagia adalah hati. Kadang-kadang kita tengok orang tu cara luaran tu kita nampak dia bahagia. Dengan kemewahan dia, dengan apa segala yang dia miliki, tapi tak rasa bahagia. Kerana bahagia yang sebenar adalah hati. Yang merasa bahagia adalah hati. Hati boleh rasa bahagia. Bila hati boleh rasa bahagia, hati hanya boleh rasa bahagia apabila hati itu tak sakit. Hati itu tidak berpenyakit. Jadilah itulah kita belajar, mudah-mudahan kita kenal diri kita, hati kita, mudah-mudahan kita dapat merawat, membaiki kita punya diri kita.
Qala muallifu rahimallah, i'lam anna al-kimya az-zahiriyyati أن الكيمياء الظاهرية لا تكون في خزائن الأوام وإنما تكون في خزائن الملوك. Ketahuilah bahawasanya kimia zahirah, kimia zahiriyah, kimia zahir, bukan kimia maknawi, kimia. Kita bahasa kita apa? Kimia. Satu apa mana? Kimia cara bahasanya mana al-madiyah hissiyah atau bahan unsur-unsur yang hissiyah yang nampak dengan panca indera. Ringkasnya kimia kalau merujuk kepada istilah hak ramai gitu, satu ilmu untuk ataupun ilmu untuk menukar satu unsur, satu bahan daripada keadaan yang tidak ada nilai, asal tak ada nilai, jadi ditukarkan, dibuat kajian kimia dia tukar kepada unsur yang bernilai. Contoh menukar sesuatu kepada emas contohnya. Adapun di sisi muhdasin, orang moden sekarang, apa yang kita kenal pada hari inilah kimia. Jadi kimia tu tidak ada pada khazanah awal. Semua bukan orang ada, semua bukan orang pandai nak apa berkenaan dengan kimia ni pada orang awal. Wa innama takunu fi khazail muluk, ini di bawah khazanah kerajaan. Nah, wa fakazalika kimia sa'adah, begitu juga kimia sa'adah, kimia sa'adah, kimia kebahagiaan yang dirasa dalam hati. Jadi para ulama sufi menggabungkan kimia dengan sa'adah. Kimia dengan sa'adah orang panggil sebagai tarkiban idhafiyan. Supaya memberi makna yang lebih mendalam. Kimia kebahagiaan, cara ringkasnya sebagaimana disebut oleh Sidi Syekh, ialah menyusung diri, membentuk, mendidik nafsu atau roh, untuk menjauhi segala kejahatan, keburukan, dan membersihkannya, membersihkan dia dan mendapatkan usaha menghias dengan fadail, dengan sifat-sifat yang mulia. Itulah ceritanya. Jadi kimia sa'adah, formula kimia yang kebahagiaan ini la takunu illa fi khazainillah subhanahu wa ta'ala. Dia bukan ada tempat-tempat lekeh-lekeh, nampak daripada khazanah Allah subhanahu wa ta'ala. La takunu illa fi khazainillah ta'ala. Wa fi samai jawahirul malaikat, dan juga kalau di langit, ada langit di kalangan para malaikat. Wa fil ardi, dan adapun di bumi berada kimia sa'adah ni di dalam hati-hati para awliya yang arifin, yang mengenal Allah Ta'ala, yang arifin. Fakullu man talaba, maka setiap yang menuntut hazil kimia, menuntut kimia ini, min ghairi hadratin nubuwati faqad akhta'at tariqa. Maka sesiapa yang menuntut mencari hazil kimia kebahagiaan ini tanpa min ghairi hadratin nubuwah, tanpa mengikut panduan manhaj kenabian para nabi, faqad akhta'at tariq, maka dia tersilap jalan. Jadi kalau kita nak mencari hakikat kebahagiaan, bukan pada jalannya, kalau kita mencari kebahagiaan ini, kimia kebahagiaan ini bukan dengan cara kita mengikut panduan bagaimana dia ajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita seorang itu tersilap jalan. Cari kebahagiaan bukan cara Nabi, tersilap jalan. Umpama mengetuk pintu-pintu bukan pintu dia. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu dah
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Surah Al-Imran. Kita faham maksud dia. Jadi kata Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengumpulkan kebaikan, segala kebaikan semuanya dalam satu rumah, dan menjadikan pintunya, kunci untuk masuki ke pintu itu, pintu kebaikan itu adalah dengan cara mutaba'atin Nabi. Kuncinya adalah mutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mengikut akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang dibukakan pintu kebaikan itu, siapa yang dibukakan baginya kebaikan itu dengan pintu mutaba'ah, itu adalah dalil yang menunjukkan mahabbah Allah Ta'ala, cinta Allah Ta'ala kepadanya. Jadi fakullu man talaba hazil kimya'i min ghairi hadratin nubuwah faqad akhta'a at-tariq. Dan siapa yang menuntut hazil kimia kebahagiaan ini, kebahagiaan abadi, ingat belum ni bagaimana kata Syekhuna, semua makhluk mencari kebahagiaan, tetapi apakah kebahagiaan sebenar? Apakah jalannya? Dan kebahagiaan yang ada akhirnya bukanlah kebahagiaan yang sebenar. Kita belajar mencari kebahagiaan yang abadi. Jadi siapa yang mencari kebahagiaan kimia ini bukan berpandukan pada ittiba' Rasul, maka tersalah jalan. Wa yakunu amaluhu, dan jadilah amal dia, usaha dia untuk mencari kebahagiaan itu kadinaril bahraj, seumpama dinar bahraj. Mana umpama dinar yang rosak, tak ada harganya, tak boleh nak guna, tak boleh nak pakai. Fa yazunnu fi nafsi annahu ghaniyun wa huwa muflisun fil qiyamah. Dia ada dinar tapi dinar rosak, tak laku dah, tak boleh nak itu. Dia rasa dia kaya, kaya yang ada tu. Wa huwa muflisun fil qiyamah. Sedangkan dia muflih di kiamat, pada hari kiamat. Fa yazunnu fi nafsi anna ghaniyun. Dia rasa dia kaya. Kalau konteks kita bincang ni, dia rasa dia kaya dengan kebaikan, dengan amal soleh dan sebagainya. Tetapi tak ikut Nabi, cara dia sendiri, atau cara bukan cara Nabi. Wa huwa muflisun fil yaumil qiyamah. Maka yang muflis, hal keadaannya sebenarnya dia pakai yang muflis pada hari kiamat. Kama qala subhanahu wa ta'ala, fakashafna 'anka ghita'aka fabasaraka yawmul hadid. Ayat sebelum tu, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaraka yawmul hadid. Sungguhnya engkau di dunia dahulu berada dalam kelalaian, fakashafna 'anka ghita'aka, maka kami hapuskan, singkatkan kelalaian yang menyelubungi itu, dan yang menutupmu itu, yaumul hadid, yang melembungi, yang menutup pandanganmu itu pada hari menjadi tajam. Maknanya akhirnya dapat menyaksikan dengan jelas akan perkara ini pada hari akhirat. Wa min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala, InsyaAllah kita sambung esok. Allah Ta'ala subhanallah asyhadu an la ilaha illa Allahumma alhamdulillah wa bizna ajal fazila fi ya kasirun hasan ya mu'min walakal hamdu lakum sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum.